بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita jumpa pada malam ini. Saya pun tak sangka kita boleh jumpa, tapi itulah takdir Allah. Kita ditakdirkan jumpa pada malam ini. Oleh itu tajuk kita pada malam ini tajuk yang jumpa-jumpa juga lah. Iaitu tajuk kita pada malam ini ialah Asy-Syahadat. Orang Arab panggil Asy-Syahadat, orang Melayu panggil saksi-saksi. Ya, jumpa-jumpa lah, jumpa kat mahkamah. Ya, jadi kita nak bincang pada malam ini. Tajuk ni saya rasa mudah je. Saya pun tak dapat nak buat persediaan yang rapi. Cuma insyaAllah tajuk ni boleh kita bincangkan dan betul boleh faham. Kalau tak faham, kita tanya. Kalau tanya saya tak boleh jawab, tuan-tuan saya jawab lain kali. Kalau boleh jawab, terus jawablah. Ya, baik. Mengapa kita kena belajar tentang syahadat ini? Syahadat artinya penyaksian. Kita kena belajar sebab saya baru-baru ni ada satu kes di mahkamah. Jadi kita ada seorang saksi yang sangat kuat, sangat kuat. Ya, jadi kalau dia boleh berikan penyaksian tu, kes ni kita menang. Jadi saya pun jumpa dia, saya kata, kamu kena jadi saksi ni sebab masa kejadian kamu ada. Itu masa kejadian tu kamu ada. Dia kata tak boleh lah, kalau saya buat penyaksian, nanti isteri saya akan tahu bahawa saya ada bersama orang itu. Isteri saya cemburu. Tak boleh. Saya kata ini tak ada kaitan isteri tak isteri ni. Ini ada hidup mati. Kena datang buat penyaksian. Saya tak maulah nanti pecah rumah tangga saya. Saya kata ini bukan persoalan main-main ni. Ini persoalan yang disebut oleh Quran. Quran kata apa dalam surah Al-Baqarah ayat 283? Wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalb. Jangan sekali-kali kamu menyorokkan penyaksian. Nampak tu? Barang siapa yang menyorokkan penyaksian, maka orang itu telah berdosa. Nampak tu? Ya, kena. Kalau kita boleh memberi penyaksian, kita tahu benda yang sebenarnya, kita kena berikan penyaksian. Ya, sama ada nak disapina ke tak disapina tu lain cerita. Ya, untuk mereka yang keras-keras sangat ni kita sapina saja. Kena mesti datang untuk bagi penyaksian. Sebab memberikan penyaksian ini hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib kena beri. Kadang-kadang kes tu bukan kes mahkamah pun. Contoh, tuan-tuan bincang 2-3 orang kat kedai kopi. Ya, Tuan Haji Malik ada. Ya, Tuan Haji Malik ni dengan saya dia rapat. Betul. Tiba-tiba ada satu isu tentang saya. Katanya Ustaz Uda ni nak jadi angkasawan kedua. Dia akan ditaja oleh Kerajaan Malaysia. Betul. Tuan pun dia betul lah. Tapi kalau dia pergi ke angkasa tu berapa bulan kalau sekolah dia tutup. Betul. Siapa nak mengajar? Tuan Haji Malik dia tahu benda tu tak betul. Betul. Itu hanya gosip-gosip. Betul. Kata saya nak pergi ke angkasa. Wajib dia pertahankan saya. Tak adalah baru semalam aku makan dengan Ustaz Uda. Tak ada pula dia cerita ni. Tak ada lah. Itu semua gosip luar tu. Dia wajib pertahankan saya. Kalau dia
rasa dia boleh pertahankan, wajib. Tapi kalau dia rasa kalau dia pertahankan saya, dia akan dapat mudarat, dia kena lari daripada majlis tu. Yang dia orang cakap ni tak betul ni, tapi kalau aku cakap sekarang, aku pula kena lari. Jangan duduk kat situ. Kalau dia duduk situ dengan dia sekali semua. Itu dalam keadaan kes, bukan mahkamah. Wajib bagi penyaksian, bela kawan kita yang diumpat, bela kawan kita yang dicaci kalau kita tahu benda sebenar. Nampak? Apatah lagi kalau perkara tersebut melibatkan nyawa, ya, apatah lagi kalau perkara tersebut melibatkan maruah, ya, lagilah kita kena cepat-cepat. Saya akan sanggup berikan penyaksian. Macam itu. Ini kadang-kadang melibatkan nyawa. Anak tak nak pergi penyaksian lah, sebab kalau anak bagi kan anak juga terbabit. Bukan masalah terbabit tak terbabit, ini wajib. Ya, wajib beri penyaksian. Jadi sebab tu Quran kata, wala taktumus syahadah, jangan kamu menyorok-nyorokkan penyaksian. Ya, barang siapa yang menyorokkan penyaksian, maka orang itu telah berdosa lah. Jadi lepas ini, kalau ada orang minta kita jadi saksi dan kita tahu kita ada maklumat, wajib kita tampil ke hadapan untuk memberikan penyaksian. Ya, baik. Karena itulah dalam Islam ini bab memberi penyaksian ini wajib. Dan kalau orang minta kita untuk jadi saksi, macam mana? Kalau kita rasa boleh, kita kena jadi saksi. Contoh, sekarang ni saya tak ada duit, saya nak pinjam duit saudara kita ni. Itu, saya pinjam mana? Berapa Ustaz nak? Bagilah dalam 300. Ya, dia pun kata, Ustaz nak pinjam duit saya 300. Boleh, no problem. Apa gadaiannya? Dia asal-asalnya bila nak berhutang ni dia kena ada gadaiannya. Ustaz nak hutang saya 300, apa gadaiannya? Okey, gadaiannya ialah ni jam saya. Awak pegang jam saya. Saya hutang awak 5 hari. Dalam masa 5 hari, hari kelima saya bayar. Hari kelima kalau tak bayar Ustaz, kalau tak bayar, hak awak lah untuk jual jam Rolex saya tu. Sebab janji 5 hari. Jadi saya kena gadai jam saya, letak kat dia. Itu asal hukum pinjam-meminjam. Jadi dalam masa 5 hari kalau saya tak bayar, dia telefon saya, macam mana Ustaz? Saya tak mampu nak bayar. Okey, dia pun bawa jam Rolex saya pergi kedai. Okey, ini jam Rolex berapa harga? 7,000. 7,000. Dia pun jual jam Rolex saya, Ustaz, saya ambil 300, nah lebih Ustaz ambil. Asalnya begitu hukumnya. Tetapi saya boleh juga buat cara kedua. Pinjam saya 300. Apa gadaian Ustaz? Saya tak ada benda nak gadai. Habis dah jam tangan, habis semua dah gadai. Tapi saya ada 2 orang saksi yang boleh jadi saksi. Mana dia? A, B. Jadi A dan B kena datang. Baik Ustaz, kami jadi saksi. Ustaz pinjam duit si fulan dan si fulan sebanyak 300 dan hari melunaskannya adalah pada sekian. Jadi itu pun perlu saksi juga. Nampak tak? Dalam Islam ni berapa banyak perkara dalam kehidupan kita perlu saksi. Ni nak nikah, nak ijab kabul. Kan salah satu dari rukun ijab kabul apa dia? Saksi. Boleh ke kita ijab kabul tak ada saksi? Boleh ke? Boleh. Tapi jangan dibuat. Jangan dibuat. Contoh. Benda ni saya takut juga nak ajar, takut tuan-tuan amalkan. Sebab tuan di sini saya tahu suka mengamalkan ilmu. Tapi ini sebagai pengetahuan am lah, general knowledge dia. Jangan diamalkan. Itu ya. Dia kalau kita tengok mazhab-mazhab dalam Islam ni tentang masalah nikah kahwin, dia ada banyak pandangan. Dalam mazhab Syafi'i yang ketatnya, nak nikah ni kena ada wali lah, kena ada saksi lah, ya, kena ada pengantin perempuan, pengantin lelakinya lah, ya. Jadi memang susah dalam mazhab Syafi'i kita nak kahwin, ketat betul. Tiba-tiba kawan kita ni balik Azhar, dia mengaji 5 mazhab, 4 mazhab dia mengaji.
Dia tengok, dalam mazhab Hanafi kalau nak nikah tak wajib ada saksi. Tak wajib ada saksi. Oh, orang Hanafi nikah mana ada saksi? Dia wali dia wajib. Tak wajib saksi. Dia pun tengok mazhab Hanafi, saksi tak wajib. Dia pegang tepi, saksi tak wajib Hanafi. Dia pun tengok dalam mazhab Hambali pula, nak nikah wali tak wajib, saksi pula wajib. Dia pun ambil wali tak wajib dalam mazhab Hambali. Akhirnya dia gabungkan dua mazhab tu, wali tak payah, saksi pun tak payah. Engkau nikah ni ikut pandangan mana? Aku ikut Hanafi sikit, Hambali sikit. Ini orang panggil talfiq. Talfiq ini hukumnya haram. Boleh. Jangan kita bermain-main dengan mazhab-mazhab. Ya, saya belajar benda tu, tapi saya pegang satu, Syafi'i. Kalau nak pegang Hanafi, pegang Hanafi. Jangan campurkan dua-dua mazhab tu. Akhir sekali kawan kita nikah tanpa saksi, tanpa wali. Mana kau ambil? Dalam masalah saksi, aku pegang mazhab Hanafi, tak payah saksi. Dalam masalah wali, aku pegang mazhab Hambali, tak payah wali. Akhir sekali dia gabungkan, dia nikah tanpa wali, tanpa saksi. Itu tak boleh. Ya, kita mesti pegang salah satu daripada mazhab-mazhab yang ada. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa penggunaan saksi ini sangat banyak dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Ya, jadi sebab itu kita kena belajar tentang bagaimana kita nak menjadi saksi. Ya, bagaimana nak jadi saksi. Banyak dia nak jadi saksi ini dalam fiqh Islam dibagi dua. Saksi dalam perkara-perkara hakullah, saksi dalam perkara berkaitan dengan hak Allah, dan juga hakul ibad, saksi dalam perkara berkaitan dengan hak sesama manusia. Nanti kita bincangkan benda itu. Sebelum itu, mari kita tengok dulu syarat-syarat nak menjadi saksi. Ya, syarat-syarat nak menjadi saksi. Jadi daripada perbincangan awal kita dah faham bahawa masalah penyaksian ini benda yang sabit di dalam agama kita. Quran tersebut. Dalam hadis ada tak? Dalam hadis ada. Dalam hadis ada satu ketika Ibnu Abbas dia bergaduh dengan sahabat yang lain tentang masalah air perigi. Ya, ni kata dah air perigi ni dalam kawasan aku. Yang ni berkata dah ini kawasan aku. Dia jumpa Nabi, Nabi kata kamu berdua kena bawa dua orang saksi, besok naik mahkamah kita bicara. Itu juga dalil bahawa penyaksian sangat penting dalam kita punya agama. Ya, sebab kita kena ingat ya, agama kita dia menolak segala perkara-perkara yang boleh membawa kepada pertelagahan. Apa saja perkara yang bawa kepada pertelagahan mesti ditutup daripada awal. Kena tutup. Sebab itu saksi kena ada. Ya. Jangan kita main pinjam duit aja. Pinjam saya 300, hantar pinjam duit anak 300. Lepas tu, lepas 2 minggu, bila nak bayar 300? Mana ada anak pinjam 100 je. Sudah. 300 itu, mana ada 100? Nampak kan dah balah tu? Itu jadi punca perbalahan tu. Jadi dalam Islam kita mengamalkan konsep saddu az-zara'i. Apa makna saddu az-zara'i? Menutup segala pintu-pintu yang boleh membawa kepada pertelagahan di kemudian hari. Sebab tu bila kita jual beli kena ada redha mar'i. Saya jual, saya beli. Tak boleh berlaku jual beli dalam keadaan tak jelas. Tak boleh, nanti bergaduh hari kemudian hari. Ya, tak boleh nikah kahwin tanpa saksi, nanti bergaduh kemudian hari. Saya pernah berlaku dekat Sumatera. Saya masa belajar ingatkan benda ni lah kitab je. Rupanya bila berlaku, ada betul. Dia ni belajar di Australia. Jadi belajar di Australia, sama-sama buat PhD. Jadi dekat sana agaknya lah, orang PhD ni kalau tak kahwin, buruk nampaknya betul lah. Dia bujang lagi dah. Kahwin lah. Kahwin dia dengan gadis tersebut, sama-sama PhD. Bila kahwin, mereka pergi berbulan madu di Sarawak. Alhamdulillah. Tapi mak bapak tak tahu dia kahwin. So, bila balik Malaysia, si perempuan ini, ya, tiba-tiba kekasih lama dia datang. Kekasih lama dia datang bawa Mercedes. Itu datang nak pinang dia. Perempuan
Tahulah perempuan kan, kita kahwin dengan perempuan dah lama, tahu kenal. Datang kekasih dia yang lama tu lebih segak, duit lebih banyak. Kemudian mak bapak dia ni pula mata duitan. Tengok, ui, cara menantu kita dahsyatnya. Akhir sekali setuju untuk bertunang. Bila bertunang, si perempuan tak beritahu suami dia. Suami dapat tahu daripada orang, datang dia ke rumah. Datang kata nak panggil apa. Bila datang dia nak panggil apa? Nak panggil pakcik ke panggil bapak? Sebab kami sorok. Pakcik dah ya, pakcik. Pakcik, ini bini saya. Bila pula kau kahwin dengan anak aku, kami kahwin di Australia. Tanya anak perempuan dia, kau nak kahwin ke? Tak ada lah yang saya tak kenal. Siapa ni? Habis. Ya, pernah berlaku di tempat kita. Lalu kes itu dibawa, saya bawa lah kepada Datuk Mufti. Kita bincang nak buat macam mana ni. Telefon Australia. Telefon di Australia pula, silapnya dia ni, dia kahwin cara yang tak betul pula. Jadi dah kes dah jadi teguh. Akhir sekali masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, lepas tu saya tak tahu lah apa jadi lepas tu. Nanti kita kena rujuk file-file di mahkamah. Ya. Jadi nak ceritanya baru tengok tak, kalau penyaksian itu tak ada, dia boleh bergaduh. Sebab tu saksi sangat penting. Ya, penting sekali. Syurutus syahadah. Bila kita nak memberi penyaksian, kena ada syarat-syarat orang yang nak membuat penyaksian itu. Pertama sekali, siapakah orang yang boleh memberikan penyaksian? Surut tahammulis syahadah. La yustaratu inda tahammulis syahadah illa syartun wahid, ala wa huwa at-tamyiz. Lianau bihi ya'i al-insan ma syahadahu wa yahfadhu ma yarahu. Jadi sama sekali nak memberi syahadah ini mestilah orang itu orang yang sudah mumayyiz. Dia boleh memberikan penyaksian. Siapa itu mumayyiz? Orang yang sudah boleh membezakan antara es krim dengan tai. Senang aja. Ya, bawa es krim tu, bawa tai. Kau pilih mana? Kalau dia pilih tai, iyalah bukan mumayyiz dah tu. Mana budak kecil lagi. Tapi kita bawa tai dengan es krim, dia pilih es krim, mumayyiz dah. Boleh jadi saksi dah budak. Budak ni juga boleh jadi imam. Sah lah. Kalau dia jadi imam, sah lah. Ya, sebab dia sudah mumayyiz. Tapi syarat ayah dia dengan mak dia kena bersihkan dulu dia lah sesuci-sucinya, dan baru dia boleh jadi saksi. Seterusnya, orang itu mestilah orang Islam. Nak jadi saksi mesti orang Islam. Fala tuqbalu syahada ghairul muslim 'ala muslim aw ghairihi. Tidak diterima akan penyaksian ke atas orang Islam melainkan orang Islam juga. Ya. Ya demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum." Hendaklah kamu membuat saksi dengan dua orang saksi daripada lelaki-lelaki kamu. Artinya daripada orang-orang Islam di kalangan kamu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, al-aqal. Orang itu mestilah orang yang sudah berakal. Jadi orang gila tak boleh jadi saksi. Ya. Tapi kalau dia jenis gila babi ni dia gila yang kadang-kadang. Ketika dia tak gila tu boleh lah. Tapi kalau tengah-tengah buat saksi, jadi saksi nikah, tiba gila babi dia datang, tak sah tu, kena buat dia sekali. Ya, ni gila yang berterusan, orang itu tidak boleh menjadi saksi. Kemudian al-hurriyah, orang itu mestilah orang yang hurriyah, artinya orang yang bukan hamba lah. Dia bukan hamba abdi. Kalau dia hamba abdi, dia tak boleh jadi saksi. Ya, mesti orang yang merdeka. Macam kita lah, orang yang merdeka. Merdeka bukan artinya lahir pada 31 Ogos. Ya, merdeka artinya orang itu orang yang statusnya bukan hamba. Ya, walaupun dia hamba mukatab. Hamba mukatab ni, siapa itu hamba mukatab? Hamba mukatab ialah hamba yang diberi kebebasan oleh tuan dia untuk cari duit, kerja sendiri untuk tebus diri dia.
Macam saya ada seorang hamba. Okey, Ali, aku lepaskan kau pergi bekerja 20 tahun. Cari duit 1 juta, bagi kat aku bebaskan kau. Jadi si Ali pergi kerja. Kerja 20 tahun kerja, cari duit 1 juta. Sepanjang 20 tahun tu saya lepaskan dia. Walaupun tuan-tuan nampak dia tu macam orang merdeka, sebab dia tak ada ikatan dengan siapa-siapa, dia boleh kerja mana-mana, tetapi dia tetap hamba. Nama dia hamba mukattab. Hamba yang dibebaskan sebentar untuk mencari duit bagi membebaskan dirinya. Orang macam ni pun tak boleh jadi saksi dalam mana-mana kes perbicaraan. Ya, maklumlah, hamba dia terikat dengan tuan dia, boleh jadi bias nanti. Tuan dia kata, kamu kalau cakap betul-betul nanti jaga kamu, balik rumah aku sebat nanti. Jadi takut dia. Ya. Yang kelima, orang itu mestilah adil. Orang itu mestilah orang yang adil. Yang ni syarat yang paling teruk ni. Adil tu mana apa? Adil tu ada 3 ciri. Orang itu mestilah tidak buat dosa besar. Orang buat dosa besar tak boleh jadi saksi. Dia minum arak, dia berzina, tak boleh jadi saksi. Yang kedua, dia orang yang tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Kalau dia buat dosa kecil tapi berterusan hari-hari duduk kedai kopi tengok wrestling. Lepas kuliah ke sini kita tengok wrestling. Secawan kopi itu sampai pukul 12 malam tengok wrestling. Dosa kecil. Tapi dia buat berterusan, istiqomah dia buat. Walaupun dosa kecil, dia tak layak jadi saksi. Itu. Yang ketiga, dia tidak buat perkara-perkara yang tidak dosa tetapi dipandang rendah oleh masyarakat. Contoh apa? Contoh, dia buang sampah kat depan rumah dia. Dah tahu sampah tu perut ayam, dah tahu sampah tu kepala ikan, letak dalam plastik hitam tu, ikat elok-elok, letak dalam sampah. Tapi dia selamba je, letak dalam plastik supik biasa tu, letak ke depan. Orang kampung dah tegur, dah jangan buat sini, nanti anjing datang gigit. Selamba je dia. Orang macam ni, dia buat benda yang dipandang keji oleh masyarakat, dia pun tak boleh jadi saksi. Ya. Jadi benda ni dia tengok pada adat setempat. Kalau adat setempat tu rasa benda tu jelek, memang orang itu kalau dia buat, dia tak boleh jadi saksi mana-mana kes perbicaraan. Itu kena jaga-jaga tu. Ya, bila nak nikah tu, orang nak nikah, nak jadi saksi nikah anak kita, kena tengok dulu kau ni siapa ni. Tengok rupanya peminum arak, tak boleh. Sebab tu bila sebelum kita nikah, kita semua istighfar dulu. Istighfar semua jadi baik dulu. Lepas tu baru kita jadi saksi, baru kita jadi wali. Sebab orang fasik, orang yang gini dipanggil fasik, dia tak boleh jadi saksi. Yang ini agak sukar ni. Sebab tu nak jadi saksi dalam Islam ni memang orang yang betul-betul baik. Ya, buat benda keji, dia makan koci kan, makan koci, buang gitu. Ya, kalau dia buat benda tu, ya, mahkamah nampak, dia datang besok pagi buat saksi, saksi dia tak laku. Sebab dia buat benda yang dipandang jelek oleh masyarakat. Ya, kereta dia, orang kata boleh buat tayamum. Dia buat tayamum kereta. Dia masuk Felda mana-mana, dia selamba je, tak ada basuh. Orang kata 5 tahun sekali dah dia basuh. Mana kalau air tak ada tu, pergi kereta dia boleh buat tayamum. Memang jadi manusia pengotor betul, ya Allah. Yang ini tak boleh jadi saksi. Sebab dia membuat perkara yang dipandang jelek oleh masyarakat. Dia punya kereta tu, nak tukar minyak hitam tu, ada enjin rosak air kilo, dah saja je dia. Dia tekan minyak tu macam bas mini zaman dulu, tengok dia punya asap. Habis muka orang hitam, orang nak pergi kenuri kena asap kereta dia, habis hitam. Dia buat benda yang orang pandang jelek. Yang ni tak boleh jadi saksi dalam kes penyaksian, tak boleh. Sebab dia buat benda-benda yang dipandang jelek oleh masyarakat. Ya. Sebab itu kita kena jaga benda ni. Sebab kita pada bila-bila masa saja boleh dipanggil untuk menjadi saksi. Tiba-tiba kita ada cerita yang benar, tengok-tengok hakim tengok, awak walaupun ada cerita yang benar tapi nampaknya peribadi awak meragukan. Betul. Orang macam awak ni bila-bila boleh menipu. Orang macam awak ni maruah pun tak jaga, maruah sendiri pun nak jaga, macam mana awak nak jaga maruah orang? Hakim akan cakap macam tu.
yang bila sebut kita ni jaga-jaga. Kita jaga benda-benda macam ni supaya orang tak pandang kita buat benda jelek. Ya. Itu masalah agar. Dan seterusnya, orang yang tidak pernah dituduh memberikan penyelewengan di dalam mana-mana penyaksian dia. Kalau ada sekali dia pernah dituduh memberikan penyaksian bohong, sampai bila-bila pun dia tak boleh jadi saksi. Ya. Dan antara orang yang ni khilaf di kalangan ulama, orang yang menuduh orang lain buat liwat, buat zina, orang tu pun tak boleh jadi saksi. Walaupun dia telah bertaubat, walaupun dia telah minta ampun, ya, walaupun dia telah disebat dengan 80 kali sebatan, selepas itu dia tak layak untuk jadi saksi di mana mahkamah Islam. Itu bahaya. Jangan cepat mulut kita tuduh orang berzina, jangan cepat mulut kita tuduh orang liwat. Walaupun telah bertaubat, walaupun telah mendapat hukuman 80 kali sebatan, masih dianggap tidak layak untuk memberikan penyaksian di mana-mana mahkamah. Tak ya? Jadi kita jaga benda ni, sebab mungkin satu hari kita akan membela kawan kita. Kita ada bukti yang jelas, tiba-tiba peribadi kita meragukan. Sayang dia, terlepas gitu je kita punya penyaksian. Ya, baik. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, itu berkaitan dengan syarat-syarat orang yang nak menjaga untuk memberikan penyaksian. Ya. Baik, sekarang ini mari kita lihat dulu penyaksian yang hendak diberikan ini. Ya. Baik, itu yang saya sebutkan tadi itu. Para ulama membahagikan penyaksian itu kepada beberapa bahagian. Pertama, penyaksian terhadap hak-hak Allah. Yang kedua, penyaksian terhadap hak-hak sesama manusia. Hukumnya tak sama, berbeza-beza. Ya, mari kita tengok yang pertama sekali. Bahagian yang pertama, pemberian syahadah terhadap perkara-perkara berkaitan dengan hak-hak Allah. Maksud hak Allah ni apa dia? Hak yang melibatkan perkara-perkara besar. Seperti apa? Seperti zina. Ya, ini berkaitan dengan Allah sebab dia berkaitan dengan hukum mati. Ya, zina berakhir dengan hukum mati, hukuman dia. Jadi dia benda besar. Sebab itu dia dimasukkan dalam kategori hak-hak Allah. Ya, dia kalau hak-hak sama manusia ni benda-benda ringan aja, macam berhutang, ya. Itu hak manusia. Tapi kalau hukuman itu hukuman yang berat yang berakhir dengan kematian, kategorinya adalah hak-hak Allah. Jadi penyaksian yang nak diberikan lebih ketat lagi, syaratnya lebih ketat. Ya, kita ambil satu contoh. Pertama sekali, an-nawul awal haqqullah ta'ala. Pertama sekali, penyaksian yang nak kita berikan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini, kalau benda itu penyaksian terhadap hak-hak Allah Ta'ala, la yuqbalu fihi syahadatun nisa, tidak diterima langsung padanya penyaksian orang perempuan. Tak boleh. Ya, la budda fihi min syahadati rijal, tidak padanya, mesti ada, mesti penyaksian itu daripada lelaki sahaja. Dalam bab penyaksian terhadap hak-hak Allah, contohnya dalam bab isu zina, ya, dalam bab orang kata bunuh-membunuh, ini isu-isu yang boleh berakhir dengan hukum mati. Yang nak menjadi saksi di dalamnya hanya dibenarkan orang lelaki sahaja. Perempuan tak boleh. Ya, perempuan tak boleh. Dalam kes zina, boleh ke orang perempuan jadi saksi? Tak boleh. Mesti dia tak nak tengoknya. Orang perempuan tak nak tengok. Saya baru ni saya dapat faham lah. Bila baca kitab ni, kita tengok kehidupan kita boleh faham. Ada seorang anak murid saya, dia budak baru datang. Dia pakai baju yang ketiak tak tutup, pakai singlet tu, singlet sangkul. Di madrasah mana ada orang pakai macam tu, orang pakai jubah, ada pakai t-shirt tutup ketiak. Tapi dia pelajar baru,
Pakai itu masuk surga muslimat ada dalam surga tu. Malulah muslimat kita ni menghafal Quran. Dia pandang tu habis lari naik ke atas. Muka merah-merah padam. Apa ni? Ya Allah Ustaz, lucah benda. Dia pakai baju tak tutup ketiak. Ya Allah, ini kau panggil lucah lah Ustaz, geli dah tengok. Nampak tu? Saya pun terfikir, patutlah dalam Islam, dalam kes zina, Allah Ta'ala tak bagi orang perempuan jadi saksi. Sebab apa? Tengok ketiak lelaki pun tak nak. Apatah lagi nak tengok orang tengah buat perkara keji tersebut. Lagi dah dia tak nak. Beza dengan orang lelaki. Orang lelaki kalau ada peluang, nengok dia tu. Oh, gini. Nampak tak? Orang perempuan tak nak dia. Nampak tu? Kalau nak tengok orang lelaki pakai baju tak ada ketiak pun dia tak nak tengok. Apa tak lagi dalam kes-kes macam tu. Tak nak dia. Jadi kalau begitulah keadaannya, sebab tu tak boleh mereka jadi saksi dalam kes-kes zina. Kemudian mereka cepat naik darah. Itu cepat naik darah. Nak pula yang dia siasat tu suami dia pula. Lagi cepat naik darah. Itu orang nak jadi saksi ni kena tengok betul-betul ni mengamuk dulu baru nak jadi saksi. Mana boleh bila dah mengamuk lari orang tu. Ya. Sebab tu orang perempuan dalam kes-kes berat macam ni tak boleh diangkat menjadi saksi. Hanya orang lelaki sahaja. Kenapa tu? Lianna syahadatan nisa la takhlu fi syubhatin nisyan wal khata. Karena penyaksian orang perempuan tidak boleh sunyi daripada lupa dan juga salah. Yang saya sebutkan tadi tu lah. Dalam kes bunuh, orang perempuan nak jadi saksi dalam kes bunuh macam mana? Kalau tuan-tuan tak percaya, nanti cuba buat khatam beramai-ramai kat sini. Ya, kita khatam dekat sini, orang perempuan duduk belakang langsir. Nak jadi tunggu belakang langsir tu? Tak nak dia. Bukan dia tengok darah, dia dengar budak tu menjerit, dia lari dah. Nampak tak? Apatah lagi nak tengok pisau tersebut masuk dalam perut orang. Orang tu menggeletik sakit. Mustahil orang perempuan dia sanggup tengok macam tu. Budak lelaki-lelaki khatam pun dia lari. Inginkan pula nak tengok perut orang kena godok dengan kerambit, ambil kerambit, godok itu terkeluar isi perutnya. Orang perempuan nak tengok ke tu? Tak boleh. Mesti dia tutup macam ni. Tiba-tiba nak suruh jadi saksi. Tak boleh. Lipas pun takut. Kalau tak percaya, besok lagi letak katak dalam kasut dia. Ya, dia nak pergi kerja tu dia sarung, dia rasa sejuk aja. Apa jadi tadi? Itu, ya. Itu. Katak pun takut nak jadi saksi kes bunuh. Mana boleh? Ya. Sebab kes bunuh ini, kes bunuh dia kena teliti sebab dia akan berakal sabit kesalahan, orang itu akan mati. Darah dalam Islam benda yang sangat berharga. Setitis darah itu sangat berharga. Sebab itu kalau tidak boleh ada sedikit kesilapan dalam isu-isu berkaitan dengan bunuh. Sebab itu dalam kaedah hukum hudud, tudra'ul hudud bisyubhat. Dileraikan persoalan hudud dengan ada sedikit syubhat, dengan sedikit kesamaran. Tak boleh. Sedikit kesamaran, hukum hudud akan dileraikan terus kepada hukum ta'zir. Tak boleh. Sebab hudud ni kalau jatuh, hukum mati. Sebab itu kena betul-betul detail, betul-betul. Tak boleh ada sikit pun perkara-perkara yang boleh membawa pada kesamaran. Jadi kalau orang perempuan jadi saksi, banyak kesamaran nanti. Ini cakap lain, besok cakap lain. Adalah orang puasa tak cukup 3 hari. Macam itu. Ya? Bukan nak merendah. Dalam isu ini bukan nak merendah-rendahkan orang perempuan, tetapi dah sememangnya mereka begitu. Nak baca mana? Ada orang perempuan yang jenis ganas sikit ni, ini merendah-rendahkan kaum perempuan. Bukan. Allah Ta'ala beri setiap jenis orang ada kerja dia. Nampak? Setiap jenis orang ada kerja dia. Orang perempuan ni pengkhususan dia, orang lelaki ni pengkhususan dia. Jangan kita ambil alih. Ya, jangan ambil alih. Cuba dah tengok, yang jadi askar, perempuan jadi askar, pegang senapang M16 tu berat tu. Ya, tengok. Kita tengok Allah Akbar macam mana lah dia dengan suami dia, betul tak? Suaminya pula kerani, ya, suami dia kerani, pegang pen sign check. Suami CEO, kerja pegang check sign pen. Lembut dia jadi suami dia. Isteri dia askar,
pegang M16. So bayang dekat rumah tu macam mana kan? Bangun! Dia, suami dia. Habis. Itu orang kata jangan. Orang perempuan jangan buat kerja orang lelaki. Tak boleh. Ya. Jangan benda yang Allah Ta'ala telah tetapkan kita ikut. Macam cuba tengok ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kamu rehat. Allah jadikan waktu siang untuk kamu bekerja, cari rezeki. Jangan ditukar benda tu. Ini malam, makin hebat. Bersenamlah, main futsal lah dia malam-malam. Ya, jantung kita lepas saja pukul 7, pukul 8 bukan kuat sangat pun. Sebab tu dalam Islam, lepas isyak makruh pergi duduk kedai kopi, pergi tidur. Yang boleh mengaji dia lepas isyak ni, yang boleh buat apa? Salat tarawih, usrah, ceramah. Itu je. Itu lepas isyak, jom kita lepak kedai kopi. Jantung dah lemah dah waktu tu. Kalau kita minum teh tarik tu, ya Allah, habis semua jadi racun. Itu pergi main futsal pula malam-malam. Saya baca satu research yang dibuat oleh doktor ni. Dia kata memang tak elok bersenam pada waktu malam. Jantung kita tak kuat. Allah Ta'ala dah kata dah, aku jadikan malam itu untuk kamu berehat. Rehat. Lepas solat isyak tak ada kerja apa-apa, masuk bilik tidur. Pagi pukul 4 bangun tahajud. Itu makruh, tak boleh. Lepas isyak tak boleh buat apa. Ya. Tapi waktu siang, ini jantung kita kuat, kerja habis-habisan. Itu. Saya tanya pakar-pakar pemakanan. Dia kata, Ustaz benar tu Ustaz, tak apa. Wah, makan tengah hari tu, makan berat-berat tak apa. Tapi bila malam, sikit-sikit cukup. Saya kata sama lah macam Quran sebut. Nak ceritanya bahawa bila Allah Ta'ala dah kata itu dia, itulah dia. Jadi orang perempuan, Allah Ta'ala dah kata begitu, itulah, jangan lawan. Wa qarna fi buyutikunna. Hai perempuan, hendaklah kamu duduk di rumah-rumah kamu, jangan keluar. Betul? Ikutlah duduk rumah, jangan pergi mana-mana. Saya ada PhD, Ustaz, tak apalah. Orang PhD jadi tukang masak, tak ada salah. Betul? Tak ada salah. Duduk rumah. Ini suami PhD, isteri PhD, dua-dua belajar kerja keras di luar. Ya? Keluar pagi, balik malam. Suami orang Negeri Sembilan, isteri orang Perlis, anak cakap Indonesia. Sikit pun tak ada slang Perlis, sikit pun tak ada slang Negeri Sembilan. Padahal Negeri Sembilan dengan Perlis ni dia punya slang tu ketat, pekat tuan-tuan, ya Allah. Aduh. Tapi anak dia slang Indonesia. Aduh, selalu gaduh anak-anak dia sikit-sikit gampang pak, gampang. Aduh. Kawan tu gampang artinya mudah, itu kita gampang artinya tak elok lah tu dia. Nampak? Sebab apa tu? Sebab emaknya PhD, sibuk kerja di luar. Bapaknya PhD, juga sibuk di luar. Akhir sekali anak. Itulah nak tukar apa yang Allah Ta'ala telah gariskan. Akhir sekali lahirlah anak-anak yang lembut-lembut. Dia budak-budak sangat lembut. Budak lelaki lembut, lipas pun takut. Ya Allah. Itu sebab mak dia tak didik dia tu, mak dia sibuk kat luar. Itu kalau dia nak masak untuk anak dia pun hari Ahad je. Itu pun kalau tak ada function kat luar. Kalau ada function kat luar, hari Ahad pun tak masak. Orang Indo dia masak untuk anak. Itu anak dia pandai makan bakso. Masak lemak cili api tak enak. Itu bakso boleh makan. Ni mak ada PhD. Habis Allah kata waqarna fi buyutikunna. Perempuan kamu duduk rumah, jaga anak kamu elok-elok. Serve kamu punya suami 5 bintang. Bila dia balik tu kamu dah siap dah dengan make up kamu, dengan rumah dah bersih, pinggan mangkuk tak ada berulat dekat sinki. Ini PhD tentang kerja sana sini, pinggan berulat dekat sinki. Suami cari lain marah. Ya. Dah cukup tu, stop, jangan bincang lagi. Baik. Jadi yang pertama, hak Allah. Yang ni orang perempuan tak boleh jadi saksi. Jangan bantah. Jangan bantah. Ya, ikut saja. Baik. Bila kes itu berkaitan dengan hak-hak Allah, maka dia ada 3 jenis.
Yang pertama, kes yang berkaitan dengan hak Allah yang mesti ada 4 orang saksi, yaitu kes zina. Zina mesti 4 orang saksi lelaki. Ya. Yang kedua, kes berkaitan dengan hak Allah. Atau busani itu berkaitan dengan hak Allah, tetapi cukup dengan saksi 2 lelaki saja. Ya, yaitu benda ini berkaitan dengan hukum riddah, hukum potong tangan, hukum membunuh, hukum mencuri, dan hukum minum arak. Ini cukup dengan 2 saksi lelaki. Yang ketiga, cukup dengan 1 saksi lelaki. Ini kes apa? Ini kes-kes berkaitan dengan masalah melihat anak bulan Ramadan dan anak-anak bulan yang lain. Ya. Jadi macam mana kaedahnya kalau tuan-tuan nak buat nota, nak buat pertemindah tu macam mana? Pertama sekali, hak kes berkaitan dengan hak-hak Allah. Ya. Hukum hudud dia termasuk dalam hak-hak Allah. Okey. Jadi kes berkaitan dengan hak Allah ni pecah kepada 3. Yang pertama, mesti 4 orang saksi lelaki. Yang kedua, kes berkaitan dengan hak Allah cukup dengan 2 saksi lelaki. Yang ketiga, kes berkaitan dengan hak Allah cukup dengan 1 saksi lelaki. Ya, lelaki. Baik, mari kita detailkan. Pertama sekali, kes berkaitan dengan hak Allah yang mesti ada 4 orang saksi. Kes tersebut adalah kes berkaitan dengan zina. Ini disebut oleh Allah dalam surah An-Nur, ayat yang keempat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci melakukan zina, kemudian mereka gagal membawa 4 orang saksi, maka hendaklah kamu sebat mereka dengan 80 kali sebatan. Ya. Ini kes berkaitan dengan zina, berkaitan dengan maruah manusia. Dia tuduh orang berzina, 4 saksi. Apa saja kes berkaitan dengan zina, sama ada tengok orang berzina ataupun nak tuduh orang berzina, 4 saksi lelaki. Kalau dia bawa 3, yang buat tuduhan tadi akan terus disebat dengan 80 kali sebatan. 4. Sebab itu jangan celupar mulut. Ya, kadang-kadang kita orang Melayu ni minta maaf sebut kan, kalau di tempat-tempat orang tak mengaji lah, sikit-sikit dia anak gampang. Kau sebut orang anak gampang, kau tahu tak gampang? Gampang ni kalau bahasa Melayu anak tak baik dah, betul tak? Menunjukkan bahawa budak itu lahir daripada hubungan jenis yang tidak sah. Bermakna kita telah tuduh mak budak itu berzina. Kalau dia bawa kes ni kepada mahkamah, kita boleh disabitkan kesalahan. Kesalahan apa? Tuduh orang berzina. Nampak tu? Jangan. Kadang-kadang katakan saya ada anak tiri. Saya ada anak tiri. Contohlah, ada anak tiri. Anak tiri saya buat masalah. Saya berkata, ya, gampang